Setelah dilanda wabak, kini kita berdepan dengan krisis ekonomi. Mampukah kita mengharungi semua ini? Adakah kita ada panduan untuk berdepan dengan semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dalam video saya yang lalu, saya ada cerita sikit tentang bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Dia diuji di mana sebahagian besar wilayah Islam di Syam ditimpa oleh wabak taun. Dan banyak pelajaran penting yang kita telah ambil daripada peristiwa tersebut. Cumanya sekarang ni kita dah sampai ke satu tempoh di mana selain daripada wabak yang merisaukan kita, selain daripada angka korban, angka infection yang meningkat saban hari, ramai yang sudah mula memikirkan kesan ekonomi daripada apa yang sedang berlaku ketika ini. Sama ada ekonomi peribadi, ekonomi rumah tangga ataupun ekonomi di peringkat dunia, kita dapati semua orang sedang sangat risau. Tentang krisis ekonomi yang akan kita hadapi ini, kami dari IRIS Institute ada menulis satu laporan landscape, satu laporan senario untuk memahami apakah yang sedang berlaku dan siapakah aktor-aktor yang sebenarnya cuba ambil kesempatan di atas situasi yang ada ini. Boleh dapatkan di dalam link yang saya letakkan di bawah sekiranya berminat untuk membaca kajian kami. Dalam pengalaman sejarah Islam dan khususnya di bawah pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah berdepan dengan krisis yang sama. Malahan pada tahun yang sama kerajaan Islam ketika itu diuji dengan wabak taun. Sebenarnya apa yang berlaku ketika itu pada tahun yang sama, iaitu pada tahun ke-18 Hijrah menurut catatan kebanyakan ulama sejarah, berlaku satu kemarau yang sangat dahsyat. Di manakah berlaku? Di Madinah dan sekitarnya, iaitu di kawasan Hijaz. Jadi di kawasan Madinah ketika itu telah berlaku satu peristiwa yang dinamakan sebagai, tahun ini dinamakan sebagai Am Ar-Ramadah, kerana tanah ketika itu terlalu kering kontang, terlalu tandus sehingga bertukar menjadi warna seperti warna arang kelabu. Maknanya kemarau yang sangat teruk sehingga mengakibatkan ramai orang khususnya yang duduk di luar bandar menjadi pelarian. Habis sumber makanan, habis ternakan, habis pertanian, mereka semua lari datang ke Madinah. Dan ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan khalifah. Maknanya selain daripada berdepan dengan krisis wabak yang sedang berlaku di Syam, Sayyidina Umar juga diuji dengan satu krisis yang amat mirip dengan krisis yang sedang kita alami pada hari ini, yang boleh saya katakan juga sebagai krisis kewangan dan krisis makanan yang ada di Madinah khususnya pada ketika itu. Walaupun kerajaan Islam pada masa ini baru sahaja memenangi pelbagai siri-siri peperangan di perbatasan, di mana ketika itu khazanah datang, harta rampasan datang daripada kerajaan Parsi, harta rampasan datang daripada kerajaan Byzantine, harta rampasan datang daripada kerajaan Mesir. Namun disebabkan kemarau ini, bekalan makanan menjadi sangat-sangat surut, bekalan makanan menjadi sangat-sangat terhad, sehingga kan ketika itu dinar dan dirham yang ada pun tidak lagi bernilai. Duit pun dah tak boleh nak guna untuk membeli sebarang makanan sebab bekalan makanan pun dah tak ada. Jadi saya rasa krisis ini krisis yang sangat hampir dan mirip dengan apa yang mungkin kita akan rasai. Kita berharap Allah akan berikan takdir yang baik kepada negara kita dan khususnya kepada negara kita dan kepada seluruh dunia secara umumnya. Namun kita tahu juga bahawa dengan apa yang sedang berlaku sekarang, kita mungkin menghampiri kepada satu keadaan yang agak sukar bagi kita semua. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengurus situasi, mengurus krisis yang berlaku ini. Yang pertama, kerajaan Islam ketika itu beruntung kerana Baitul Mal, satu institusi, bukan macam bank pada hari ini. Ada orang cuba menyamakan Baitul Mal ni macam bank. Tetapi Baitul Mal di zaman itu fungsinya berbeza. Dia tidak kerjanya bagi pinjaman, dia tidak berniaga, tetapi dia ialah satu pusat pengumpulan harta
pusat pengumpulan resos sumber orang Islam yang kemudiannya akan diagihkan dan disirkulatkan seluas-luasnya. Jadi Baitul Mal pada ketika itu alhamdulillah memiliki bekalan makanan. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu telah menyusun satu polisi yang agak agresif untuk memastikan tidak ada satu rumah pun yang tersekat ataupun terputus daripada bekalan makanan. Bukan sahaja terhad kepada penduduk di bandar Madinah ketika itu, bahkan kepada semua pelarian pun. Menurut catatan dalam tak silap saya, dalam catatan Imam At-Tabari menyebutkan bahawa Sayyidina Umar memastikan supaya semua orang yang datang sebagai pelarian ke Madinah ketika itu mestilah balik dalam keadaan memiliki bekalan makanan yang cukup. Jadi alhamdulillah kerana adanya polisi yang memastikan sumber bekalan makanan yang cukup, maka bekalan makanan itu berjaya diagihkan dengan begitu efektif untuk memastikan tidak ada seorang pun yang terputus bekalan makanan. Ini yang berlaku di peringkat awal krisis tersebut. Namun sebagaimana yang dicatatkan dalam sejarah, krisis ini mengambil masa yang agak lama, mencecah lebih daripada 9 bulan dan mencecah setahun. Jadi apabila berlaku sampai ke peringkat pertengahan krisis ini, bekalan makanan yang ada dalam Baitul Mal di Madinah ketika itu sendiri pun sudah kehabisan. Dan dalam keadaan ini kita dapat baca beberapa kisah berkaitan dengan Sayyidina Umar, di mana Sayyidina Umar sendiri menyekat dirinya, menghalang dirinya daripada mengambil makanan yang biasa dimakan. Dia hanya memakan ketika itu roti dengan minyak, supaya dia sama-sama berlapar dengan rakyat-rakyat lain. Ini dah sampai ke tahap mungkin fasa yang agak kritikal dalam krisis yang sedang dihadapi ketika itu. Pada awal fasa krisis ini, Sayyidina Umar tidak cuba meminta bantuan daripada luar. Kerana Sayyidina Umar sendiri faham bahawa wilayah-wilayah yang baru dibuka, Syam, Mesir, Iraq yang bersempadan dengan Parsi dan sebagainya, masing-masing ini merupakan wilayah di perbatasan. Mereka ini wilayah yang sedang aktif menjalankan peluasan wilayah Islam. Jadi belanjanya pun tinggi dan ada orang-orang rakyat-rakyat yang perlu ditanggung. Jadi Sayyidina Umar sedaya upaya cuba untuk memastikan Madinah boleh self-sustain, boleh menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun apabila sampai kepada fasa yang agak kritikal, Sayyidina Umar akhirnya menghantar surat kepada pemerintah-pemerintah Islam di wilayah-wilayah tersebut, kepada Syam, kepada Mesir, kepada Iraq dan sebagainya. Dan kita dapat saksikan betapa ketika itu respon daripada wilayah-wilayah ini, meskipun mereka juga menanggung beban untuk menampung keperluan di tempat tersebut, tetapi misalnya yang datang daripada Syam, yang dikatakan paling awal datang ialah daripada Syam, dibawa sendiri oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah yang ketika itu merupakan pemerintah Islam di Syam, wakil pemerintah Islam di Syam, datang membawa bersamanya 4,000 ekor unta yang penuh syarat dengan bekalan makanan daripada Syam. Begitu juga jawapan daripada Mesir. Sebahagian riwayat menyatakan ketika itu Amr bin Al-As sudah pun membuka Mesir. Ada khilaf pada part ni. Tapi daripada Mesir, jawapan yang datang daripada Mesir juga, walaupun ketika itu Mesir baru saja dibuka, Mesir telah menghantar bekalan makanan melalui jalan darat dan melalui jalan laut. Dan apabila Sayyidina Umar mengetahui bahawa adanya bekalan makanan yang boleh dihantar melalui laut, Sayyidina Umar telah mengarahkan supaya diadakan terusan, dibina terusan direct daripada Sungai Nil pergi ke Laut Merah supaya mudah untuk cross pergi ke kawasan Hijaz, iaitu kawasan Saudi hari ini, kawasan Madinah dan sekitarnya. Jadi dari Mesir pun menghantar bekalan makanan dengan ribuan ekor unta. Dan begitu juga yang datang daripada Iraq pun ribuan ekor unta menghantar bekalan makanan ke Madinah supaya boleh membantu Madinah berdepan dengan krisis ini. Dengan adanya bekalan bantuan makanan ini, maka krisis ini dapat lagi dikawal dengan tenang. Selain daripada itu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga telah melaksanakan satu polisi, dalam istilah kita hari ini, moratorium ataupun penangguhan seketika beberapa benda yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan. Misalnya pengutipan zakat. Maknanya orang pun nak bertani, nak menternak dan sebagainya tak ada hasil, maka Sayyidina Umar pun menangguhkan seketika pembayaran zakat. Hatta bagi orang-orang yang ketika itu mungkin sudah cukup nisab dan cukup haul pun, Sayyidina Umar telah membuat satu polisi kerajaan ketika itu untuk menangguhkan pembayaran zakat sehingga sampai ke satu tempoh krisis ini berakhir. Dan dalam tempoh ini jugalah kita selalu dengar kisah di mana Sayyidina Umar
menangguhkan hukuman hudud khusus ke atas orang-orang yang mencuri. Maknanya Sayyidina Umar perhatikan balik kes. Jika orang yang mencuri ini memang kerana keterdesakannya yang teramat, maka Sayyidina Umar tidak mengarahkan supaya tidak dikenakan hukuman hudud, potong tangan, sebaliknya dikenakan hukuman-hukuman lain yang lebih ringan daripada itu. Maknanya hukuman ta'zir masih berjalan, kerana ketika itu mungkin ada orang yang sampai ke tahap mungkin mati jika tidak mencuri untuk makan. Maka ini sendiri menafikan sebab cukupnya syarat untuk melaksanakan hukuman hudud. Itu juga tindakan Sayyidina Umar pada ketika itu. Dan yang terakhir, tindakan Sayyidina Umar, antara tindakan sebenarnya yang paling penting, yang merupakan tindakan yang bersifat penentu kepada berakhirnya krisis ini, ialah digambarkan oleh penulis-penulis sejarah bahawa Sayyidina Umar menghabiskan malam beliau daripada Isya' sehingga 1/3 akhir malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat hajat, berdoa kepada Allah untuk mengangkat krisis ini daripada umat Islam. Dan apabila beliau selesai solat, barulah beliau akan keluar pada waktu malam untuk meninjau dan pergi ke setiap ceruk dan penjuru untuk melihat di manakah ada lagi rumah-rumah yang tidak dapat bekalan makanan ketika itu. Dan yang saya baca, ketika krisis ini memuncak, sebenarnya keadaan sangat teruk. Apabila keluar, dikatakan tidak ada lagi orang berbual-bual di rumah. Situasinya terlalu tegang. Maknanya rumah biasanya mendengar suara orang bual, family duduk sama-sama. Tapi ketika itu suasana sangat tegang, krisis terlalu memuncak sehingga rumah-rumah menjadi senyap. Makanan dah tak ada. Ada keluarga yang sembelih kambing dan akhirnya geli tengok kambing tersebut, sebab bila dia sembelih, daging dah tak ada, di bawah kulit hanya tulang. Inilah ketika itu tahap yang paling teruk dalam krisis tersebut. Dan Sayyidina Umar tidak putus-putus memanjatkan doa setiap malam. Dan antara tindakan paling penting yang juga Sayyidina Umar laksanakan ialah mengajak keseluruhan rakyatnya ketika itu untuk melaksanakan solat istisqa, solat meminta hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut catatan sejarah, akhirnya dengan solat itu, dengan doa yang dipanjatkan oleh umat Islam ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan turunnya hujan dan melegakan krisis yang ada pada ketika itu. Sebenarnya daripada peristiwa Amur Ramadah ataupun tahun kemarau yang dihadapi oleh Sayyidina Umar dan kerajaan Islam pada ketika itu, ada sekurang-kurangnya 3 pelajaran penting yang sepatutnya kita renungkan dan untuk kita comparekan dengan situasi kita pada waktu ini. Yang pertama, di sini kita faham bahawa sekiranya sebuah negara dilanda satu krisis, antara perkara yang paling penting yang perlu dimiliki oleh negara tersebut ialah keselamatan makanan, food security. Jadi kerajaan di bawah Sayyidina Umar ketika itu telah melaksanakan, sebelum itu lagi dah laksanakan penyimpanan makanan yang cukup dalam Baitul Mal. Bahkan menurut kajian, ada seorang pensyarah mengkaji bahawa Sayyidina Umar ketika itu tahu bahawa terlalu luas kawasan untuk menyimpan makanan secara berpusat. Jadi Sayyidina Umar mengarahkan di setiap daerah, mungkin di setiap section, setiap kampung dan sebagainya, ada satu stor makanan untuk menyimpan makanan ketika makanan masih ada, supaya jika berlakunya krisis tidak ke tahap mengancam nyawa kerana terputusnya bekalan makanan. Dan Umar juga menganggap, selain itu Umar juga menganggap sekiranya kerajaan terpaksa spend lebih daripada biasa untuk memastikan makanan ini boleh sampai kepada semua orang, maka justified, ia perlu di-spend. Kita dapati Sayyidina Umar mengarahkan supaya wilayah Islam di Mesir menggunakan duit kerajaan di Mesir ketika itu untuk membina terusan daripada Sungai Nil ke Laut Merah, supaya makanan boleh disalurkan sekiranya berlaku situasi terputusnya bekalan makanan. Jadi dalam sebuah negara, pentingnya food security, pentingnya keselamatan makanan. Ini perlu kita soal dalam konteks kita di Malaysia pada hari ini. Adakah sebenarnya polisi-polisi yang ada, dan adakah sebenarnya attitude ataupun sikap kita sebagai rakyat ini faham bahawa kita perlu menyimpan, kita perlu berjimat cermat, kita perlu memikirkan satu zaman di mana kita akan berdepan dengan krisis dan kita mungkin akan mengalami keterputusan bekalan makanan, dan mungkin itu yang akan kita alami selepas ini. Na'udzubillah, kita tak mahu, tapi adakah kita bersedia menghadapi perkara tersebut? Dan inilah sebenarnya juga yang diajarkan oleh Sayyidina Yusuf alaihi salam
apabila dia mencadangkan 7 tahun simpan makanan supaya boleh survive ketika 7 tahun berlakunya kemarau. Pengajaran yang kedua yang penting kita dapati daripada peristiwa yang berlaku pada zaman Umar ini ialah walaupun dalam keadaan susah, masing-masing susah, di Madinah susah, di wilayah perbatasan pun sebenarnya susah, namun ini semua tidak menghalang daripada berlakunya solidariti yang kuat dan takaful, saling bantu-membantu antara umat yang ada dalam mendepani krisis. Semua wilayah macam saya sebutkan, semua wilayah-wilayah ni sebenarnya memerlukan belanja untuk sustain pemerintahan di wilayah tersebut. Bahkan ketika itu Syam sedang berdepan dengan wabak. Tetapi dalam keadaan tersebut pun, wilayah-wilayah ini masih tetap mampu membantu saudara mereka yang berada di ambang maut. Di Madinah ni maknanya teruk sangat sehingga di ambang maut. Mereka sanggup melupakan sedikit sebanyak kesenangan mereka dan menghantarkan bantuan kepada yang lebih memerlukan. Jadi ini tandanya bagaimana umat ini, kita boleh perhatikan, inilah umat yang boleh melepasi krisis kerana umat ini ada sikap self-control yang tinggi. Bila dapat harta rampasan yang banyak pun dia tenang. Bila berlaku krisis, dia sendiri pun mungkin terpaksa bagi sedikit duit kepada orang lain, dia tenang. Dia boleh menahan nafsu dia. Memang dalam keadaan krisis, semua manusia akan mula memikirkan perut masing-masing dulu. Aku ni boleh hidup ke tidak esok? Itu naturally akan berlaku kepada semua manusia. Bahkan itulah yang berlaku juga di zaman Sayyidina Umar. Tetapi dalam sebuah umat yang memiliki self-control yang tinggi, mereka faham bahawa jika sebahagian daripada umat kita ini mati, jika sebahagian daripada umat kita ni terancam, sebenarnya tak ada maknanya kalau kita ni selamat seorang-seorang. Kita ini hidup sebagai satu jasad. Jika ada satu bahagian yang sakit, sebenarnya kita akan merasa sakit tu. Lambat laun kita akan rasa sakit tu. Mungkin sekarang tidak rasa, tapi akan rasa kemudian. Jadi adalah sangat logik untuk kita ini membantu menyembuhkan bahagian-bahagian yang terkesan terjejas teruk dengan krisis. Bila kita perhatikan benda ni pada zaman kita ni, kita tengok walaupun krisis sedang berlaku sekarang, wabak COVID-19 sedang teruk berlaku, banyak negara yang tak cukup capacity, tak cukup duit, tak cukup resource untuk berdepan dengan wabak ini, kita dapati ada pihak-pihak yang bukan sahaja tidak concern, memang mereka concern, tapi mereka cuba pula guna krisis ini untuk dapat untung bagi diri sendiri. Ada syarikat-syarikat farmasi yang akan mengambil untung daripada situasi ini. Ada syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan di atas krisis ini untuk membeli syarikat-syarikat yang lain. Maknanya duit tu ada banyak, tapi bukannya disalurkan untuk membantu, tetapi disalurkan ke tempat membeli untuk dapat untung selepas krisis. Jadi ini cara fikir orang yang tamak, cara fikir orang yang fikir tembolok diri sendiri, cara fikir yang akan tidak boleh kawal diri sendiri. Sekiranya ada kelompok-kelompok macam ni, sebenarnya masyarakat dunia kita berada dalam keadaan bahaya. Jika kita tidak memiliki satu masyarakat yang memiliki self-control yang tinggi, sebenarnya semua orang akan sama-sama tenggelam, sama-sama karam dalam bahtera yang sedang mendepani krisis yang ada. Pengajaran yang terakhir yang sebenarnya sangat penting untuk kita fahami dalam mana-mana krisis yang kita hadapi dan sangat difahami oleh Sayyidina Umar, ya, kita boleh berusaha sedaya upaya, kita boleh mengumpul sebanyak mungkin sumber yang ada, keluarkanlah duit, berbelanjalah sedaya upaya untuk mendepani krisis. Namun semua ini tidak mampu menandingi kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus ataupun dalam mentakdirkan apa yang akan berlaku kepada krisis ini. Dan seperti yang Allah SWT sebut, sebenarnya bila Allah uji satu kaum, Allah uji satu umat, itu tandanya Allah ingin mereka kembali kepada Allah, itu tandanya Allah cinta kepada mereka. Jadi penting dalam mana-mana krisis, seperti mana yang Sayyidina Umar lakukan, ialah untuk kita kembali benar-benar bergantung semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sangka bahawa dengan kecerdikan kita, dengan kajian kita, dengan duit kita, dengan kapasiti kita, dengan kepandaian, dengan apa segala kemahiran yang kita ada, kita boleh selesaikan krisis ini, maka kita silap. Kita perlu faham bahawa akhirnya yang akan mengangkat krisis ini secara keseluruhannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang dibacakan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya adalah satu usaha yang ataupun satu tindakan yang sepatutnya kita hargai. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh semua orang. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar kita boleh benar-benar mendepani krisis yang tak tahulah di mana penghujungnya ini. Setakat itu dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.